Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ampun tuanku, sembah patik mohon diampun. Duli yang teramat mulia, Raja Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, pemangku raja bagi negeri Perak, seorang cendekiawan, pemimpin minda dan pelopor bagi sesuatu yang harus dibincangkan. Ampun tuanku, patik mulakan dengan frasa yang tidak sepertinya itu, bagi meletakkan sesuatu yang seharusnya letak pada tempatnya. Oleh yang demikian, kehadiran, persetujuan serta kelangsungan majlis petang ini adalah berasas kepada prinsip raja dan rakyat berpisah tiada. Seterusnya memandangkan bahawa ke bawah duli tuanku yang digelar sebagai duli yang teramat mulia bagi patik pacal sekalian, barisan raja-raja Melayu itu termasuk duli yang teramat mulia adalah bukan saja panji-panji bagi menegakkan kebenaran dan kesejahteraan rakyat, tetapi merupakan benteng kepada simbol nasionalisme sebenar dan asal-usul tenaga sekutu ummah. Dengan kata-kata sedemikianlah, secara bersama dan bermuafakat, patik pacal sekalian, terasa teramat terhutang budi ke bawah duli untuk datang bersama-sama dan mencemar duli pada petang yang penuh makna ini. Institusi raja berperlembagaan, kelangsungan negara bangsa adalah sesuatu tajuk yang dirasakan amat sesuai bagi duli yang teramat mulia membincang dan melangsungkan hujah serta pandangan. Rakyat negara kita telah bersama-sama menerima pelbagai unjuran dan pandangan ke bawah duli yang teramat mulia, bukan saja berhubung dengan masyarakat, dengan kebebasan, dengan bendera ataupun lambang kebangsaan Malaysia, tetapi juga berhubung dengan kedudukan raja sebagai lambang dan juga sekutu ta'alif kepada perlembagaan. Syukur Alhamdulillah, di atas daya keintelektualan ke bawah duli yang teramat mulia, seorang graduan yang mempunyai latar belakang akademik yang tinggi, sama ada dari segi sarjana ataupun kedoktoran falsafahnya, kita dapat petang ini bersama rakyat dan menyatakan sesuatu tentang raja berperlembagaan. Ampun tuanku, patik seterusnya melangsungkan kata-kata ini untuk dilandaskan kepada beberapa prinsip yang antaranya melibatkan kepentingan bersama antara kesultanan serta rakyat, antara perlembagaan dengan sekutu hak yang terlingkup di dalam keadaan semesta. Pertama-tamanya, izinkan patik untuk menyampaikan salam kepada sidang hadirin. Yang amat berbahagia, Tun Hanif Omar, Yang Berhormat Datuk Joseph Salang, Timbalan Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, Yang berbahagia Ketua Setiausaha Datuk Seri Kamarudin Syaraf, Yang berbahagia Datuk Said Daniel Said Ahmad, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja,
Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, yang amat berbahagia orang-orang besar negeri Perak, yang amat berbahagia ahli-ahli Dewan Negara Perak, yang berbahagia pegawai-pegawai tinggi, Ketua Pengarah JKKN, jemputan-jemputan khas, sedang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Sesungguhnya apa yang telah sempat saya sebutkan berhubung dengan mukaddimah sebentar tadi memadai bagi kita untuk memulakan ucap tama yang bakal disampaikan oleh Kebawah Duli yang teramat mulia. Tetapi bak kata orang, musimnya musim tengkujuh dan ladangnya ladang padi. Kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk mencari apa yang sebati. Yang sebati pada masa ini ialah bagi kita mentauliahkan pemikiran kita kepada perlembagaan Malaysia. Sama ada yang berkaitan dengan Majlis Raja-Raja di bawah perkara 38 Perlembagaan Persekutuan, atau peruntukan perkara 32 di mana Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua satu negara, ataupun perkara 66 yang berhubung dengan kuasa legislatif raja sempena untuk meluluskan atau tidak meluluskan rang undang-undang, ataupun perkara yang berhubung dengan kedaulatan raja itu sendiri, perkara 181, atau berkaitan dengan mahkamah khas yang berada di bawah perkara 182, atau hal-hal yang berhubung dengan keistimewaan serta kemuliaan raja itu sendiri. Ianya berkait rapat dengan kehidupan kita sekalian. Sebab itulah maka KPKK dan JKKN yang masing-masing mewakili Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan serta Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara rasa terpanggil untuk menyembah silakan salah seorang daripada cendekiawan diraja yang sesungguhnya mewakili satu golongan yang amat penting kita rapati persahabatan dan keintiman kita. Oleh yang demikian, lantaran Kebawah Duli yang teramat mulia tuanku telah begitu luas dan mendalam, menjalani pelbagai liku dan juga cabaran, sama ada di negeri Perak sendiri atau di perenggan yang lain, adalah dirasakan bahawa ucap tama seperti ini atau syarahan khas berhubung dengan kedudukan raja-raja sebagai satu institusi raja berperlembagaan dapat kita cerminkan dalam kelangsungan kenegaraan dan kebangsaan itu sendiri. Lantaran berkembangnya ilmu pengetahuan dan lantaran tersebarnya kemudahan untuk berkomunikasi, didapati dalam perenggan-perenggan tertentu sudah ramai pihak yang membelakangkan prinsip perlembagaan sehingga sanggup menutur katakan hal-hal yang tidak sepatutnya ditutur katakan. Di samping itu pula, wujud golongan-golongan yang menganggap bahawa internet ataupun media sosial itu adalah berbeza langsung daripada kuat kuasa undang-undang negara. Tentu sekali, bagi kita menyatakan itu tidak benar adalah terlalu mudah. Tetapi memadai bagi saya menyatakan bahawa undang-undang negara yang wujud memang boleh dipakai di luar atau di dalam media sosial itu sendiri, termasuk internet. Oleh kerana hal ini berkaitan dengan raja berperlembagaan, maka pembinaan tamadun dan budaya masyarakat harus kita langsungkan. Kalau pada tahun lalu, pada 10 November 2012, kita berjinak-jinak dengan Tun Dr. Mahathir, dan beliau telah memberi penyampaian yang bertajuk Pembinaan Tamadun dan Budaya Masyarakat Malaysia ke arah pembentukan sebuah negara maju, maka pada kali ini kita alihkan pula tajuknya
kepada seperti yang telah diumumkan sebentar tadi. Diharapkanlah kalau alam ianya beraja, kalau sawah ianya berlopak, kalau mukim ianya berpenghulu, kalau kampung ianya berketua. Lantaran ke bawah duli yang teramat mulia tuanku memenuhi syarat pertama tadi, iaitu alamnya beraja, maka pandangan kedirajaanlah yang kita tunggu pada petang ini. Dan sekiranya dapat kita ajukan pandangan ini dalam bentuk keseluruhan dan satu persekutuan pendapat, maka kita beroleh syafaat daripadanya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kepada duli yang teramat mulia satu rangkap yang amat mudah. Kalau galah, ianya mencapai buah. Kalau jambatan, ianya membawa ke seberang. Kalau keris, ianya membawa tuah. Kalau biduk, ianya menaup kiambang. Itulah tugas diraja yang dapat dilihat. Semoga dalam keadaan sedemikianlah lapang dada ke bawah duli yang teramat mulia tuanku menyampaikan pidato syarahan bagi tongkat sekiranya keletihan, semasa mencari jalan apabila hilang tujuan. Dengan tujuan murni itulah, dengan segala hormat ta'zimnya bagi pihak hadirin yang hadir, patik dan pacal yang tidak sepertinya, mempersilakan ke bawah duli yang teramat mulia untuk memulakan majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Ampun tuanku.